Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya, mari sama-sama kita panjatkan rasa syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pagi yang berbahagia ni kita dibangunkan, diberikan kesempatan, diberikan peluang untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang teristimewa dapat sama-sama lagi kita bangkit untuk meneruskan urusan seharian kita sambil pagi ini meluangkan masa untuk menyaksikan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Semoga semuanya berada dalam keadaan ceria dan sihat berbahagia pada pagi ini semua. Keluarga besar Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Seperti biasa, kita bawakan perbincangan-perbincangan untuk anda semua, pastinya untuk membuka minda, menyucikan hati dan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Sambil pagi ini kita bawakan kepada anda hadis 40 Imam An-Nawawi ataupun disebut sebagai Matan Arba'in, yang mana hari ini perbincangan tentang hati tenang dan gelisah. Dua keadaan hati yang bakal kita bincangkan pada pagi ini. Bagaimana kupasan dan perbincangan sebentar lagi. Kita akan bersama dengan bintang ilmuwan yang akan memberikan pencerahan-pencerahan kepada penonton-penonton semua. Saya selalu ingatkan kepada penonton-penonton yang mana mungkin kita yang menyaksikan pada ketika ini, kadang-kadang biasanya kita terus mendengar, mengambil melalui telinga kita dan juga menatap menggunakan mata, tapi seeloknya dan lebih cantik untuk kita catat sebagai tambatan pada ilmu tersebut dan kita sebarkan kepada sahabat-sahabat kita, dan mungkin ada nak siarkan di Facebook, jangan lupa tag Facebook rasmi kita Tanyalah Ustaz TV 3. Dan bagi penonton yang ingin bertanyakan soalan ataupun pergi ke bertanyakan soalan ataupun berkongsi sesuatu pada pagi ini, boleh pergi ke dua saluran kita seperti biasa. Untuk buat panggilan, boleh pergi ke 1-800-8816-777 ataupun nak terus ke Facebook rasmi kita yang saya sebutkan sebentar tadi, Tanyalah Ustaz TV 3. Boleh bertanya di ruangan komen, tapi pastikan soalan anda menepati untuk topik perbincangan kita. Kalau boleh ringkas dan mudah difahami, itu lebih cantik untuk penonton-penonton semua, untuk kita jawab sebanyak mungkin persoalan pada pagi ini. Dan bintang ilmuwan yang bakal menjawab persoalan kita, Al-Fadil Ustaz Firdaus Subhi bersama dengan kita di studio. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat datang ke Tanyalah Ustaz. Baik. Hari ini Ustaz tentang hadis 40 Imam An-Nawawi perbincangan kita. Tapi sebelum itu Ustaz, seperti mana yang kita sedia maklum, dikhabarkan memang datang satu kesedihan pada kita, yang mana mungkin ada di antara kita yang dalam keadaan masih lagi tersentak, belum lagi hilang, yang mana kita nak ucapkan takziah dan juga kita nak sedekahkan Al-Fatihah kepada satu orang ulama yang cukup besar, yakni mutiara di dalam ilmu yang sangat-sangat kita segani, yakni Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, yang mana kita sedekahkan Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga rohnya dicucuri rahmat dan ditempatkan di kalangan orang yang beriman, insya-Allah. Baik, sidang penonton, kita terus kembali ke perbincangan kita untuk berkenaan dengan hadis 40 Imam An-Nawawi, hati tenang dan juga gelisah. Jadi jom kita dengarkan hadisnya terlebih dahulu dari Al-Fadil Ustaz Firdaus Subhi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, thumma amma ba'd. Dan Azrin yang kasihi seluruh kru-kru Tanyalah Ustaz, seterusnya kepada para penonton muslimin muslimat Tanyalah Ustaz yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, biar tahu jangan keliru, yang mudah-mudahan perbincangan kita pada pagi ini akan memberikan sedikit pencerahan
berkaitan dengan hadis 40 yang dirangkumkan dan dihimpunkan oleh Imamuna An-Nawawi rahimahullah, wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain, Allahumma amin. Perbincangan kita pada pagi ini iaitulah berkaitan tentang hati tenang dan gelisah. Suatu perbincangan yang cukup penting. Sebab itulah kita nak bicarakan hadis yang ke-27 ini yang dibicarakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Hadis dalam dua hadis. Hadis yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal dan juga Imam Ad-Darimi, di mana hadis ini daripada Wabisah ibn Ma'bad radhiyallahu anhu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ji'ta tas'alu 'anil bir qultu na'am faqala istafti qalbak al-birru matma'annat ilayhi an-nafs wa tma'anna ilayhi al-qalb wal ismu ma haka fi an-nafs wa taraddada fi as-sadr wa in aftaka an-nas wa aftauka hadisun hasan. Jadi jelas sekali di dalam hadis ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang sahabat yang bernama Wabisah bin Ma'bad. Jika kita melihat di dalam sejarah, Wabisah bin Ma'bad ini adalah merupakan seorang sahabat yang disebut sifatnya adalah kathirul buka. Begitu banyak menangis takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas dia di antara orang yang sentiasa datang jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam nak tanya tentang dosa dan pahala. Tidak ada satu pun yang ditinggalkan perkara-perkara yang berkaitan dengan dosa dan pahala, dan akhirnya datang jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Firasat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan pasti Wabisah ni datang dia nak tanya tentang perkara yang membawa pahala dan juga dosa. Ini di antara sifat yang penting yang perlu ada dalam diri orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, kerana setiap tindakan-tindakan yang kita lakukan ada kaitan dengan dosa dan juga pahala. Lantas ketika itu Rasulullah tanya, kamu datang ni kamu nak tanya tentang kebaikan kah wahai Wabisah? Jawab Wabisah, na'am, ya Rasulullah. Lantas baginda sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, istafti qalbak, ambillah fatwa daripada hati kamu, tanyalah kepada hatimu bahawa sesungguhnya kebaikan itu adalah sesuatu yang tenang terhadap jiwa dan tenang terhadap hati. Dan dosa itu adalah sesuatu yang diragui pada jiwa dan taraddad, begitu juga timbul keraguan pada dada ataupun pada hati. Sekalipun adanya manusia yang datang memberikan fatwa kepadamu, lantas mereka mengeluarkan fatwa tersebut. Subhanallah. Di dalam hadis ini menarik suatu perbincangan yang begitu penting yang perlu kita lihat. Ketika Nabi SAW bertanya tentang soal kebaikan yang ditanya oleh Wabisah ibn Ma'bad radhiyallahu anhu, maka kata Wabisah, ya saya nak bertanya tentang kebaikan. Rupa-rupanya bila ditanya tentang kebaikan, Rasulullah tanya istafti qalbak, mintalah fatwa dan tanyalah akan diri hati kamu. Kita nak buat sesuatu ni, tanya kepada hati. Para hadirin yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah, sidang penonton yang dikasihi dan dirahmati Allah, berhati-hati dalam kita memberikan penjelasan berkaitan dengan hadis tersebut. Kalau tanya pada hati, setiap orang mengikut kepada keinginan hatinya, memang banyak perkara yang bertentangan dengan Islam. Ya, pagi ni kita sebelum kerja agak-agak macam mana? Hati saya bicara, saya nak datang kerja pada jam 10 pagi. Sebagai contoh. Padahal waktu untuk datang kerja itu pada 8 pagi sebagai contoh. Datang pada itu bicara hati. Maka akhirnya dia akan berlaku satu kesilapan. Sebab itu kata daripada Asy-Syaikh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah di dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau juga ada membahaskan bicara berkaitan dengan hadis ini. Jadi kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, Wabisah ibn Ma'bad ini bukan orang biasa. Dia adalah merupakan seorang yang begitu takut kepada Allah dan seorang yang banyak menuntut ilmu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantaran daripada itu, apabila ditanya ke Rasulullah tanya istafti qalbak, tanyalah kepada hati kamu, maka pada saat yang serupa Wabisah ibn Ma'bad bertanya dalam hatinya, tetap perkara tersebut tidak lari dengan soal halal dan juga haram, tentang perkara yang membawa dosa dan juga pahala. Jadi Wabisah ni ada ilmunya. Maka pada saat yang serupa ketika itu dia berbicara berlandaskan kepada ilmu dan juga wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala dan berdasarkan apa yang telah pun disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Hakikat yang asal jika kita perhatikan di dalam Al-Quranul Karim, di mana Allah Subhanahu wa taala membicarakan, contohnya dalam surah Ar-Rum, Allah membicarakan bahawa fitrah yang ada pada diri manusia itu memang dia mahukan kebaikan. Fitratallahu allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah.
hati ini ataupun jiwa manusia itu fitrahnya adalah fitrah yang telah pun ditetapkan dan telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak akan bertukar. Yang menyebabkan kita suka kepada dosa, yang menyebabkan kita suka kepada perkara-perkara yang bertentangan dengan hakikat kejadian manusia itu kerana akibat daripada unsur-unsur luaran. Ada kalanya ia berlaku dengan sebab pengaruh daripada kawan, hasutan daripada syaitan, dan pengaruh-pengaruh luaran yang lain. Maka sebab itu dalam hadis ini menyebut istafti qalbak, dia adalah perkara yang perlu didasarkan dengan ilmu, dan apabila kita berbicara berkaitan dengan ilmu, di situlah kita akan dapati ketenangan di saat ketika kita membuat keputusan untuk melakukan sesuatu. Sementara apabila kita menggunakan dalil daripada ilmu itu sendiri, maka akhirnya setiap perbuatan-perbuatan dan juga perkara yang membawa kepada dosa itu akan menyebabkan rasa kita takut untuk melakukannya, sehingga menyebabkan timbul keraguan di saat ketika melakukan perkara tersebut. Maka itu adalah merupakan perkara yang membawa kepada dosa, sekalipun manusia memberikan fatwa. Lihat dalam hadis ini tidak sebut dengan alim. Hadis tersebut disebut dengan an-nas. Manusia hari ini memang banyak bagi fatwa. Tanya apa pandangan kamu, semua orang akan berikan. Menurut pandangan saya begini, begini, begini. Dan akhirnya ada manusia yang bila berkata-kata dia bijak, merancang, merangka dan melakarkan kata-kata tersebut, sehingga kita kadang-kadang terpengaruh. Hati-hati dengan kata-kata tersebut, sebab kata-kata yang didasarkan tanpa ilmu itu juga akan membawa kepada kesesatan. Wallahu a'lam. Baik. Dan juga daripada huraian hadis yang disebutkan sebentar tadi juga, kita dapat tahu yang bila mana satu kebaikan ini bila mana dibuat, hati itu kan rasa tenang, rasa seronok, rasa suka dengan kebaikan tersebut. Tapi bila mana tentang dosa, keburukan, bila mana dibuat ataupun ditanya pada hati, maka hati tidak suka, rasa gelisah dan juga kadang-kadang rasa tidak tenteram, berat di dalam jiwa ataupun dada bila mana nak lakukan perkara tersebut kerana ia adalah perbuatan yang tidak baik. Dan mungkin juga kita nak tanya sedikitlah sebelum kita ambil soalan-soalan sahabat-sahabat kita di Facebook ataupun di atas talian. Mungkin ada orang yang bermacam-macam definisi tenang itu. Ada orang kata tenang itu hanya luaran, ada yang kata tenang itu luar dan dalam, ada yang kata tenang itu adalah di dalam jiwa, Ustaz. Jadi mungkin daripada sudut pandang Ustaz ataupun daripada sudut pandang Islam sendiri, tenang itu sebenarnya dia macam mana yang dimaksudkan tenang? Mungkin boleh kongsikan sedikit, Ustaz, pada penonton. Silakan. Baik, terima kasih atas soalan tersebut. Bagaimana kita nak menentukan sesuatu perkara itu tenang? Mudah untuk kita melihat apabila sesuatu ketaatan itu diletakkan kepada kita untuk kita melakukan, kita tidak rasa berat untuk melaksanakan kerja tersebut. Kita diminta untuk membaca Al-Quranul Karim. Masya Allah, seronok dengan bacaan-bacaan Al-Quranul Karim dan tidak terasa berat untuk kita melaksanakan kerja tersebut. Maka itulah merupakan suatu ketenangan. Allah sebut di dalam Al-Quranul Karim, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah dengan berzikir, mengingati Allah itu memberikan ketenangan kepada hati. Yang kedua, di saat ketika kita ditimpa dengan sesuatu perkara-perkara ataupun musibah. Lantas pada saat ketika ditimpa dengan musibah itu juga hati tidak gundah gulana. Ya, sedih itu satu perkara yang tidak boleh dielakkan. Baginda SAW juga bersedih atas kematian anak baginda SAW Ibrahim, dan begitu juga dalam beberapa kisah-kisah yang lain. Tetapi pada saat yang serupa tenang menghadapinya, lantas apa perkataan yang keluar daripada mulut kita bukan perkataan menyalahkan Allah, tapi sebaliknya ucapan kita adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini adalah merupakan milik Allah dan kepadanya kami juga akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tenang dan mampu untuk bersabar serta tabah dalam menghadapi dugaan-dugaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Apapun rezeki yang kita perolehi dalam kehidupan kita, kita berasa tenang. Kenapa? Sebab kita yakin bahawa segala rezeki itu adalah ketentuan daripada Allah. Segala perkara yang membawa kepada ketaatan menghasilkan kepada kita rasa ketenangan dan rasa kebahagiaan, maka itulah sebenarnya hakikat tamakninah ataupun ketenangan dalam kehidupan seorang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, betul, cantik dua benda tadi. Yang pertama dimaksudkan dengan tenang itu adalah bila mana tidak berat melaksanakan sesuatu perkara ataupun ketaatan, dan yang kedua apabila dilanda musibah, hati tidak gundah gulana, sentiasa tenang, sentiasa dalam keadaan bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedang penonton, kita berehat seketika, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.
tenang dan hati yang gelisah. Dua keadaan hati yang dibincangkan pada pagi ini berdasarkan hadis Nabi SAW, hadis yang ke-27 di dalam hadis 40 Imam An-Nawawi berkenaan dengan satu segumpal darah ataupun segumpal daging yang bernama hati. Jadi ia bolak-balik sifatnya. Sebab itu kita biasa doa, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati dalam keadaan ketaatan dan di atas landasan agama. Itu yang biasa kita doa, supaya hati sentiasa berada dalam keadaan baik-baik, dan yang paling penting adalah kita nakkan ketenangan pada hati tersebut. Dan tadi pun Ustaz kongsi kepada kita berkenaan dengan bagaimana yang dimaksudkan dengan hati yang tenang, tidak berat melaksanakan ketaatan dan tidak gundah gulana bila mana dilanda musibah. Baik, jom kita ambil soalan di Facebook dari sahabat kita, Jai. Katanya, Assalamualaikum. Nabi SAW bersabda, mintalah fatwa dari hatimu. Kebaikan itu ialah suatu perkara yang diri dan hati merasa tenang, tenteram terhadapnya. Soalan saya, kata Jai, apakah faktor-faktor yang boleh menjadikan hati tetap gundah dan gelisah walaupun sering melakukan kebaikan? Terima kasih kepada sahabat kita, dan saya serahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Buat baik tetapi tetap gundah dan gelisah. Silakan. Baik, terima kasih kepada saudara Jai atas soalan yang dikemukakan. Alhamdulillah, kita masih lagi berada dalam keadaan berusaha untuk sentiasa melaksanakan kebaikan demi kebaikan dalam hidup. Bermakna kita masih lagi berada dalam lingkaran seperti mana yang disebut oleh Nabi SAW, idza aradallahu bi'abdihi khaira ista'malahu. Apabila Allah menghendaki kepada seseorang hambanya itu kebaikan, maka Allah jadikan dia beramal. Lantas sahabat bertanya, tidak faham apa yang dimaksudkan dia dijadikan oleh Allah akan sentiasa menjadi bekerja dan beramal kerana Allah. Lantas Rasulullah menyatakan, yuwaffiquhu bi'amalin salihin qabla al-maut. Allah memberikan taufik kepadanya dengan sentiasa dia melakukan amal-amal yang salih sebelum kematiannya ataupun kematian dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Ustaz, kadang-kadang saya buat kebaikan tapi saya rasa saya takut, bukan gelisah, tapi isunya saya takut amalan-amalan yang saya lakukan ini tidak diterima oleh Allah. Mungkin istilah kita berasa tidak tenang. Hakikat seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala begitulah. Dan itulah yang berlaku di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Di saat ketika mereka melaksanakan ibadah, terasa ibadahnya seakan-akan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantaran daripada itu berlaku dalam kehidupan orang yang beriman dua perkara. Yang pertama disebut dengan perkataan khauf, rasa takut amalan tidak diterima oleh Allah, dan takut dosa itu lebih banyak yang dilakukan dalam kehidupannya. Dan yang kedua iaitulah ar-raja. Ar-raja ini kita mengharap kepada Allah agar Allah mengampunkan dosa kita dan Allah menerima akan amalan kita. Maka orang yang beriman kepada Allah memang mereka memiliki sifat seumpama ini. Takut di saat ketika dia melaksanakan amalan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Antaranya dalam surah Sajadah. Ya Allah Subhanahu wa taala sebutkan, innamal mu'minuna alladhina innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukkiru biha kharru sujjada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Jadi ada di antara mereka itu bila saat ketika mereka mendengar, orang yang beriman dengar sahaja ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kharru sujjada, mereka akan tersungkur duduk kerana terasakan betapa besarnya akan tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah, sehingga menimbulkan rasa takut kepada mereka. Dan ada disebut dalam surah As-Sajadah juga, tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Di waktu malamnya mereka meninggalkan katil mereka untuk mereka bangkit dan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala khaufa, dalam keadaan takut, wa tama'a, dan mereka begitu mengharapkan rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Justru daripada itu, kalau sifat ini ada dalam diri kita, alhamdulillah kita masih lagi di kalangan orang yang disebut sebagai insan-insan yang beriman kepada Allah. Sebab apa? Ada dalam satu hadis yang lain yang dirakamkan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabal
yakhafu an yaqa'a alai. Sesungguhnya orang yang beriman, dia melihat di saat ketika dia jatuh melakukan dosa, maka dia merasakan dirinya berada seakan-akan di bawah sebuah bukit. Waktu itu melihat ada sesuatu yang jatuh daripada bukit tersebut ke atas dirinya. Begitulah takutnya orang yang beriman kepada Allah dalam melaksanakan kerja dan tanggungjawabnya di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan sebab itu, kalau sekiranya timbul saat ketika melakukan ketaatan, maka itu sebenarnya sifat orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Banyak kategori sebenarnya manusia ni bila mana melaksanakan kebaikan. Ada yang tidak kisah bila mana dia melakukan kebaikan, diketahui ataupun tidak. Tetapi ada juga yang bila mana dia lakukan satu-satu kebaikan, timbul rasa gelisah, dan salah satunya adalah risau ketika mana manusia mengetahui tentang kebaikan yang dilaksanakan tersebut, khawatir hati berubah menjadi riak ataupun sombong. Baik, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Ya tuan, siapa di sana? Ilyas Abu Masjid daripada Aitam. Oh, Tuan Ilyas. Silakan tuan, soalannya tuan. Assalamualaikum Ustaz Firdaus. Waalaikumsalam. Rahmati Allah. Alhamdulillah, terima kasih tuan. Benar, soalan saya benar. Harta ni penyebab hati tidak tenang, dan juga kalau orang yang miskin yang berilmu tu, hati dia akan lebih tenang lah. Kalau yang berharta tu akan merasa gelisah. Dalilnya, orang-orang kaya yang berharta tidur malam tak tenang lah. Bimbang akan hartanya dicuri, atau kenderaan ataupun yang akan dicuri oleh orang kan. Kalau orang yang berilmu, beramal ni, dia akan lebih tenang. Dalilnya, kalau orang yang miskin duduk dalam masjid berilmu, dia akan tenang, boleh lena, boleh tidur dalam masjid. Minta pencerahan daripada Ustaz Firdaus. Benarkah ilmu itu bawa ketenangan dan harta itu membawa kegelisahan? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Ilyas Abu Bakar dari Air Hitam, Pulau Pinang ya. Yang mana menyebutkan tentang soalannya ringkas tetapi betul juga, ilmu membawa kepada ketenangan dan harta itu membawa kepada gelisahnya dalam hidup. Betul ataupun tidak? Silakan. Insya-Allah. Terima kasih kepada Tuan Ilyas atas soalan yang diberikan. Perkara yang pertama sekali yang perlu untuk kita lihat, Allah menyatakan dalam kehidupan manusia itu dengan 7 perkara yang menjadi perhiasan dalam kehidupan manusia. Antaranya Allah sebut di dalam surah Ali Imran, jika tidak silap pada ayat yang ke-7, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahab wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Jadi di antara daripada 7 perkara yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang perhiasan itu termasuklah dengan harta yang berupa emas dan perak dan sebagainya. Yang kedua, Allah menyebutkan juga di dalam Al-Quran, al-mal wal banuna zinatul hayah, bahawa sesungguhnya harta dan juga anak-anak itu adalah merupakan perhiasan dalam kehidupan ini. Sama ada miskin ataupun kaya, semua mengharapkan kepada adanya harta. Cuma tinggal lagi bila ditanya apakah harta itu boleh membawa kepada ketidaktenangan. Harta boleh membawa kepada ketidaktenangan apabila dia merasakan bahawa harta itu datang daripada dirinya, bukan datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga akhirnya menyebabkan mereka ini berlaku huru-hara dalam hidup. Dan ini disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Ma'arij. Di antaranya Allah menyebut Allah menyatakan innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu Allah jadikan salah satu sifat yang ada pada diri mereka itu halu'. Halu' ini mudah berputus asa dan memiliki sifat bakhil. Jadi Allah kata apabila mereka itu idza massahul khairu manu'a. Apabila Allah berikan kepadanya kekayaan, dia menjadi insan yang bakhil. Jadi maknanya dalam ayat tersebut, manusia apabila dia memiliki harta dan dia tidak mempergunakan harta menurut kehendak dan juga perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar dibelanjakan hartanya di jalan Allah, di saat ketika dia memiliki hartanya itu wajib untuk mengeluarkan zakat, dikeluarkan zakat tersebut, dan dia memiliki harta dipergunakan untuk membawa kepada ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia juga termasuk di kalangan orang yang tidak pernah ada rasa gundah gulana terhadap harta tersebut, sebab dia yakin bahawa harta itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kaedah bagaimana kita nak menguruskan harta. Dan sebab itu ada di kalangan para sahabat, dalam sebuah hadis riwayat daripada Imam Muslim, bertanya kepada Nabi, kami ni orang miskin ya Rasulullah,
Orang-orang zahaba ahlud dusur bid darajatil ula wan na'imil mukim. Orang yang kaya dahulu dah pergi dan meninggal. Mereka menunaikan sembahyang sama macam kami tunaikan sembahyang. Yusalluna kama nusalli. Yasumun, mereka berpuasa sama macam kami berpuasa, tapi mereka ada lebihan daripada harta mereka, mereka gunakan untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kami tak ada harta ya Rasulullah. Jadi orang miskin pun gundah gulana sebab tak ada harta waktu itu. Dan akhirnya Rasulullah ajar satu persatu tips bagaimana untuk mendapatkan kelebihan sama dengan orang kaya walaupun ia tidak memiliki harta. Di antaranya diajar oleh Nabi SAW, ada beberapa riwayat, salah satunya dengan beramal selepas daripada selesai menunaikan solat, berzikir kepada Allah Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, dan juga Allahu Akbar 33 kali. Itu selesai daripada solat tersebut dan diakhiri dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Maka itu akan menyamai dari sudut pahalanya nanti ataupun dapat menandingi orang-orang yang kaya yang telah pun bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya pertama, bila sebut tentang kekayaan, harta bukanlah merupakan sebab untuk kita menjadi manusia yang gundah gulana, tapi bagaimana cara kita menguruskan harta tersebut. Yang kedua, apakah ilmu itu membawa ketenangan? Jawapannya ya. Sebab itulah dalam hadis Nabi SAW Rasulullah menyebut, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melalui suatu jalan kerana semata-mata ingin menuntut ilmu, Allah permudahkan laluannya untuk menuju kepada syurga. Sebab apa? Dia tahu tentang soal halal dan haram. Dia ada harta, bagaimana dia gunakan. Dia berilmu dan dia mempergunakan harta tersebut, malah pahalanya berlipat kali ganda yang akan diberikan oleh Allah, seperti mana yang berlaku kepada businessman ataupun at-tajir, orang-orang yang kaya di zaman Nabi SAW. Sayyidina Abu Bakrin As-Siddiq seorang yang kaya, Sayyidina Umar seorang yang kaya, Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu anhum ajma'in, semuanya terdiri daripada orang-orang yang kaya. Termasuklah Sayyidina Abdul Rahman ibn Auf, harta yang banyak, tapi tidak kisah pun dengan harta tersebut apabila dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sumbernya daripada mana? Berdasarkan kepada ilmu yang dipelajari melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. La ma naqasa malun min sadaqah, tidak pernah berkurangan harta daripada sedekah yang diberikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Subhanallah, itu satu perkara yang patut kita perhatikan berkenaan dengan ilmu dan juga harta. Kedua-duanya baik, kedua-duanya sangat-sangat bagus, tetapi bagaimana cara menguruskannya dengan baik. Sudah penonton, jom berehat seketika. Kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru, jangan ke mana-mana. Alhamdulillah, terima kasih dan terima kasih diucapkan kepada semua penonton yang terus setia bersama dengan kita menyaksikan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru pada pagi ini. Semoga semuanya beroleh manfaat daripada perbincangan kita. Dan baru saja tadi kita membincangkan berkenaan dengan bagaimana ilmu dan juga harta yang menyebabkan tenang ataupun gelisah, ikut pada bagaimana kita menguruskannya dengan baik. Okey. Mungkin saya nak kaitkan sedikit berkenaan dengan tadi. Kalau kita bincangkan, ya betul, ilmu itu adalah sesuatu yang bila mana belajar dengan baik, amalkan dengan baik, datangkan ketenangan dalam kehidupan kita. Tapi ada di antara hari ini manusia yang semakin dia belajar, semakin dia gelisah. Semakin dia mendalami ilmu, semakin hatinya rasa tidak tenang. Semakin dia belajar sesuatu, semakin dia rasa macam dada ni rasa macam berat je bila mana. Semakin belajar semakin berat. Jadi mungkin kita nak ajukan soalan pada Ustaz lah berkenaan dengan belajar dengan cara yang betul ini. Kalau semakin belajar semakin rasa berat, Ustaz, adakah salah itu pada orang yang belajar itu, ataupun salahnya pada ilmu itu, ataukah salahnya pada dia memilih guru yang tidak mursyid? Bagaimana Ustaz? Sedikit ya Ustaz, silakan. Baik, terima kasih. Dalam bab tersebut, soalan ini adalah satu soalan yang cukup menarik. Tuan-tuan, para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh baca di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Berat kitab tersebut, tapi kita boleh baca dalam kitab-kitab yang lain, di antaranya Mukhtasar Minhajul Qasidin, satu ringkasan kitab terhadap kitab Ihya, dan begitu juga kitab Al-Mustakhlas fi Tazkiyatil Anfus, catatan daripada Syekh Said Hawa rahimahullah. Bahkan disebut di dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran
penjelasan berkaitan dengan adab-adab mereka yang menanggung akan Al-Quranul Karim. Dalam perbincangan kitab-kitab catatan daripada Imam Nawawi rahimahullah, maka kita akan dapati mereka akan memulakan sebelum mempelajari sesuatu ilmu itu berkaitan dengan adab. Disebutkan tentang wazaif al-muta'allim dan juga wazaif al-mu'allim. Apakah tanggungjawab dan juga apakah adab yang perlu dilakukan oleh seorang pelajar, dan apakah dia adab bagi seorang guru bagi menjadikan beberapa ataupun ilmu yang disampaikan itu dapat memberikan keberkatan. Ya. Jadi sebab itulah kalau kita melihat dalam bab orang yang belajar ni, adabnya kena ada. Kadang-kadang kita menuntut ilmu ni, pertama kalau boleh nak cepat, ilmu ada. Satu. Yang kedua, bila ditanya kepada anak-anak murid ataupun mereka yang belajar, kenapa nak menuntut ilmu? Saya nak dapat kerja yang baik. Niatnya sudah pun tersilap ketika mereka ini menuntut ilmu, maka lari daripada matlamat untuk mendapat keberkatan ilmu itu sendiri. Bila ditanya kenapa nak menuntut ilmu, saya nak menandingi para ulama-ulama yang terdahulu, niat juga telah pun lari. Sebab itu pertama, poin untuk menjadikan ilmu itu bermanfaat dalam diri kita, pastikan innamal a'malu binniyat. Adapun setiap amalan itu adalah berdasarkan kepada niat. Yang kedua, saya tertarik juga dalam bab adab menuntut ilmu ni, kadang-kadang pelajar dia tidak beradab dengan gurunya. Sebelum datang dia tengok dulu guru ni ilmu dia tak mantap. Maka akhirnya dia tidak melihat guru itu pada dasar kitab yang dibaca. Dia melihat kepada potensi yang ada pada guru tersebut. Akhirnya sia-sia daripada ilmu yang hendak disampaikan oleh guru tersebut. Dan sebab itu kata Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam radhiyallahu anhu rahimahullah, beliau mengatakan pertama, kena jadikan guru itu umpama seorang doktor. Maksud seorang doktor, ketika seorang pesakit datang, pasien datang jumpa dengan doktor. Doktor kata makan ubat 3 biji, kita pun makan ikut ubat 3 biji. Kita tak tanya pada doktor tersebut, doktor kenapa 3 biji je, sakit saya kuat ni, saya nak makan sampai semua ubat-ubat yang ada ni, boleh tak? Tak pernah ada pesakit yang akan berkata dalam keadaan demikian. Dan begitu juga, ubat ni dibuat daripada apa? Tiba-tiba ketika belajar dengan seorang guru, dengan adabnya yang tidak ada, waktu itu bertanya, ini bagaimana, begini bagaimana, daripada mana dan sebagainya. Guru itu baru mengajar pada permulaan, mukaddimah untuk diajar, akhirnya menyebabkan ilmu itu tidak diberkati kerana sifat kita tidak sama seumpama sifat seorang doktor dengan seorang pesakit. Pesakit sihat, akhirnya makan ubat tersebut mengikut arahan daripada doktor. Yang anak murid tadi, dia belajar ilmu tak sampai-sampai kerana sifatnya tidak ada adab terhadap guru yang dipelajari ketika itu. Itu di antara syaratnya. Dan di antara perkara yang ketiga juga, kalau kita melihat dari sudut sifat untuk menjadi seorang pelajar, dia kena ada sifat tawaduk ketika nak menuntut ilmu. Pertama, kena perhatikan juga guru yang nak mengajar, guru kena melihat pelajar ni seumpama seorang pesakit. Sesuainya dia diletakkan di tahap yang mana. Kadang-kadang ada seorang pelajar ni, dia tekan guru tersebut, saya nak belajar pada peringkat berikutnya, saya rasa tak sesuai, saya belajar ibtidai pada permulaan. Akhirnya ilmu itu tidak sampai. Contohnya lagi lah, kalau katakan belajar dalam bab-bab agama ni, memang dia memerlukan kepada permulaan yang asas yang mantap, baru dia akan meningkat dan akhirnya menimbulkan rasa keseronokan dalam bab menuntut ilmu. Dan hal inilah yang kadang-kadang tersilap di kalangan guru mengajar. Pelajar, contoh saya katakan, pelajar dia berada dalam keadaan mereka hanya memahami ilmu berkaitan dengan amalan ini berdasarkan kepada mazhab Asy-Syafi'i. Sebagai contoh, tiba-tiba diajar dengan perkara-perkara yang belum lagi mereka matang dalam ilmu yang berkaitan dalam mazhab Asy-Syafi'i itu, diajar dengan ilmu-ilmu yang lain, akhirnya menyebabkan mereka keliru. Saya nak beramal dengan amalan mana? Padahal dia tidak belajar pun daripada asas yang awal, tiba-tiba diajar dengan pelbagai bentuk polemik, khilaf dan juga perbahasan-perbahasan di kalangan para ulama, dan akhirnya mereka keliru dan tinggalkan. Dia kata ilmu ni susah lah, belajar ni menuntut ilmu ni susah. Dan akhirnya belajar nak solat pun jadi serba salah. Saya nak solat ni macam mana keadaan tersebut? La ilaha illallah. Maka dalam keadaan demikian, ini yang menyebabkan timbulnya perkara-perkara yang menyusahkan ketika menuntut ilmu tersebut. Dan sebab itu kata Imam Ibn Sirin, sezaman dengan Imam Malik, dia kata apa? Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Maka perhatikan siapakah di kalangan kamu itu, di kalangan siapakah guru yang kamu ambil untuk mendapatkan ilmu tersebut. Dan kerana itu perhatikan juga, kadang-kadang kita mengambil guru yang mengajar kita ini bukan daripada guru yang berpotensi untuk menyampaikan ilmu dalam keadaan yang sebenar. Dia tidak ada guru ketika dia belajar dahulu, dan kemudian dia menyampaikan menurut pandangan-pandangannya kerana petah berkata-kata, sumbernya tidak ada. Maka akhirnya pada saat tersebut menyebabkan seseorang itu tersesat.
Ya, yang penting bagi netizen, dia kata dia pandai bercakap-cakap. Dia sampaikan apa salahnya, masalahnya. Ya, sumbernya tidak ada, maka akhirnya berlakulah kesesatan demi kesesatan, wal'iyazbillah. Sebab itu guru juga memainkan peranan untuk memberikan manfaat kepada ilmu yang disampaikan. Pilihlah guru-guru yang memiliki kepakaran dan mereka yang memiliki kebaikan, khususnya dari sudut adab. Kalau kita nak bincang bab ni memang panjang perkara tersebut. Banyak lagi perbahasan yang dibicarakan oleh Sayyidina Abdullah ibn Mubarak berkaitan tentang bab adab dalam soal menuntut ilmu ini. Wallahu a'lam. Subhanallah. Patutlah bila mana semakin belajar semakin berat, rupa-rupanya di antaranya adalah berkenaan dengan adab itu. Ketika mana menuntut ilmu, tidak kisah daripada yang mengajar ataupun yang belajar, perlu kepada adab di dalam melaksanakan. Pilih guru yang ada kepakaran dan juga kelayakan, kata Ustaz sebentar tadi. Baik, kita lihat soalan di Facebook dari sahabat kita, Ana Karnina. Katanya, Assalamualaikum. Ada dua soalan di sini. Yang pertama katanya, adakah setiap percakapan yang tidak sopan itu datangnya dari hati yang tidak baik? Tiada istilah mulut je jahat tetapi hati baik, katanya. Baik. Dan soalan yang kedua, bagaimanakah dengan sikap seorang yang punya akal tapi sukar menjaga hati, sering menyakiti dan sindiran dan tomahan yang bukan-bukan disebabkan rasa tidak puas hati, katanya. Jadi terima kasih diucapkan kepada sahabat kita Ana Karnina atas dua soalan ini. Yang pertama berkenaan dengan hati je mulut je jahat tapi hati je baik, katanya. Dan yang kedua berkenaan dengan bercakap tidak baik, mungkin tidak puas hati dan sebagainya. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Ana Karnina atas soalan yang dikemukakan. Pertama, kadang-kadang ada satu ungkapan yang mulut je jahat hati tapi baik, hati itu baik. Sebenarnya ungkapan ini adalah satu ungkapan yang tersilap. Kalau kita mengambil dalam hadis Nabi SAW, segala punca yang membawa kepada kebaikan hati itu dia bermula daripada mulut. Banyak hadis-hadis yang berkaitan tentang hal tersebut. Di antaranya sabda daripada Nabi SAW yang juga diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah mengatakan, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuhu wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Tidak akan beristiqamah iman seseorang hamba itu. Dia akan tambah, dia akan naik dan dia akan turun, melainkan apabila hatinya beristiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hati tidak mungkin akan taat pada Allah, akan ingat kepada Allah, akan beristiqamah kepada Allah, melainkan apabila lidahnya beristiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya punca datangnya kebaikan pada hati kita ini dia bermula daripada lidah kita. Betul. Sebab itu ada juga dalam hadis yang lain, ya Rasulullah kata, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata dengan perkataan yang baik. Jika tidak mampu berkata dengan perkataan yang baik, diam itu lebih baik bagi dirinya. Maknanya apa? Makna daripada hadis itu nak mengajar kepada kita supaya kita bercakap dengan perkataan-perkataan yang baik. Kenapa perkataan baik itu penting? Daripada ucapan-ucapan yang baik itulah yang akan melahirkan hati yang subur, yang sentiasa ingat kepada Allah. Cuba lihat orang yang sentiasa hidupnya berzikir pada Allah, membaca Al-Quranul Karim. Nak bercakap dengan perkataan cacian dan makian itu berfikir 2-3 kali. Betul. Tapi kalau orang yang biasa bercakap dengan perkataan yang kotor, memang segala-galanya akan membawa kepada kekotoran. Lihat sahaja dengan ibadah yang dilakukan, pasti berbeza dengan orang yang biasa menyebut dengan kebaikan demi kebaikan. Dan kita melihat dari sudut amalan yang dilakukan itu juga akan berlaku perbezaan. Sebab itulah dalam kata-kata tersebut, mulut yang jahat tapi hati baik itu adalah satu ungkapan yang silap. Islam tidak mengajar demikian. Nak menjadikan hati yang baik, dia mestilah bermula daripada mulut dengan ucapan-ucapan tayyibah, kalimah tayyibah, sehingga Allah menyebutkan kalimah tayyibah ini diumpamakan seumpama pokok yang begitu kuat, akarnya di bumi dan juga rantingnya sampai ke langit. Wa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan ka syajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama'. Subhanallah. Kemudian yang kedua tadi berkenaan dengan, dia kata manusia ni ada akal tapi bila mana bercakap benda yang tak elok tu dia rasa macam tidak ada rasa apa-apa, mungkin sebab tak puas hati ataupun kerana memang tabiatnya bercakap seperti itu, Ustaz. Insya-Allah. Ya, Allah kurniakan kepada manusia ini, tuan-tuan, para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah, akal supaya kita mampu untuk mengawal setiap tindakan-tindakan yang ada pada diri kita. Benar. Dan sebab itu di dalam Al-Quranul Karim Allah ajar pada kita supaya kita berfikir.
fikir kita ini untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah pernah menyebut dalam surah Ali Imran ayat 190. Itu menarik. Allah kata apa? Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adzabannar. Secara ringkasnya, ketika ayat tersebut turun, baginda menunaikan solat 2 rakaat dan baginda menangis, sehinggalah ditegur oleh Sayyidina Bilal bin Rabah, wahai Rasulullah, kenapa kamu menangis, sedangkan Rasulullah, kamu telah pun diampunkan dosa yang lalu dan dosa yang terkemudian. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malam ini aku didatangi wahyu daripada Allah oleh malaikat Jibril menyampaikan ayat tersebut, dan kemudian Rasulullah kata, wailun liman qara'aha wa lam yatafakkar bih. Celakalah ke atas orang yang membaca ayat tersebut tapi tidak pernah memikirkan tentang hal-hal perkara yang berkaitan di dalam ayat itu. Maknanya Allah jadikan akal kita untuk berfikir tentang soal dosa dan juga pahala. Orang yang berfikir itu, dia akan menjaga dari sudut bicara-bicaranya, kerana dia tahu setiap bicara dan ungkapan-ungkapan yang ada itu adalah merupakan perkara yang akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang dikurniakan akal tapi tidak berfikir, maka mereka ini wal iyazbillah, Allah sebut walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins, banyak di kalangan jin dan juga manusia dimasukkan ke dalam neraka jahanam, lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka ada hati yang tidak pernah berfikir, dan mereka memiliki mata, tidak pernah melihat kebesaran Allah. Mereka memiliki telinga tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu diumpamakan seumpama an'am, binatang-binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang ternak, wal iazubillah. Allahu akbar. Sebab itu ada peribahasa katanya, telajak perahu boleh diundur, telajak kata habis punah binasa katanya. Allah, subhanallah. Kan sebab apa? Sebab yalah, bila benda dah terlepas, nak tarik balik itu, nak minta maaf boleh, tetapi nak tarik balik, nak hilangkan daripada ikatan ataupun terkesan daripada hati, itu yang sangat-sangat sukar. Jadi sidang penonton kena berhati-hati. Jom kita berehat seketika, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali duduk di meja perbincangan untuk kita ambil lagi soalan-soalan dari penonton-penonton semua untuk kita jawab sehabis baik untuk penonton-penonton. Mudah-mudahan mendapat manfaat untuk perbincangan hadis 40 Imam An-Nawawi, hati tenang dan gelisah. Jom kita lebarkan lagi perbincangan kita bersama keluarga besar Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kita nak ambil soalan di Facebook dari sahabat kita Mazni Hasan. Kita lihat soalannya. Katanya, Assalamualaikum, adakah benar hati yang tenang itu ada juga berkait rapat dengan hubungan ibu bapa kita? Jika tidak baik dengan ibu dan ayah, beribadat sampai bengkak kaki sekalipun, ketenangan tetap juga tidak hadir. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga sahabat kita Puan Mazni Hasan atas soalan yang diajukan berkenaan dengan ketenangan berkait rapat dengan ibu bapa. Silakan Al-Fadhil Ustaz. Baik, terima kasih Puan Mazni Hasan atas soalan yang dikemukakan. Apakah hati yang tenang itu berkaitan juga dengan melakukan kebaikan kepada ayah dan ibu? Jadi jelas sekali bila sebut sahaja pada permulaan hadis yang kita bicarakan tadi, antaranya disebut albirru husnul huluk. Kebaikan itu adalah merupakan akhlak, keelokan dari sudut akhlak yang ada. Dan memang di dalam Islam, hati itu juga dikaitkan dengan melakukan kebaikan kepada ayah dan ibu. Sebab itu di dalam Al-Quranul Karim, antaranya dalam surah An-Nisa, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam bab menyembah Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dikaitkan muqaddimahnya dengan melakukan kebaikan kepada ayah dan ibu. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah kamu, beribadahlah kamu kepada Allah, janganlah kamu sekutukan Allah, dan lakukan kebaikan kepada ayah dan ibu. Subhanallah, para ulama melihat dan menilai ayat tersebut. Kenapa diletakkan ibadah?
kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukan Allah itu, dan diiringi yang kedua, dia tidak kepada baca Al-Quran, tidak kepada Rasulullah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan melakukan ibadah yang lain, tapi diiringi dengan perkara yang kedua, iaitu buat baik kepada ayah dan ibu. Sebab bila kita berbicara tentang soal Islam, Islam dia ada dua hubung kaitnya. Pertama, hubungan manusia, hubungan di antara seorang hamba itu dengan makhluk. Dan yang kedua, hubungan di antara seorang hamba itu dengan Allah Subhanahu wa taala, barulah ia dikaitkan dengan kebaikan dalam kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru daripada itu, kenapa dikaitkan dengan ayah dan ibu? Sebab daripada ayah dan ibulah lahirnya kita. Semasa kecilnya yang menyara kehidupan kita adalah merupakan ayah dan ibu. Yang memberikan kegembiraan, kebahagiaan kepada kita ayah dan ibu. Maka lantaran daripada itu diletakkan kedudukannya yang hampir setaraf dengan menyembah Allah Subhanahu wa taala, memberikan isyarat kepada kita agar kita mengambil berat kepada ayah dan ibu. Kenapa? Antara lain doa ayah dan ibu di antara doa yang makbul. Bayangkan kalaulah sekiranya ayah dan ibu itu mendoakan keburukan kepada kita, sampai bila pun kita tidak akan berasa tenang dan tidak akan berasa bahagia dalam kehidupan ini. Sebab itu, dalam hal kita nak melakukan kebaikan, ibadah, ya, hubungan dengan Allah itu perlu, tapi pada saat yang serupa, jagalah hubungan kita sesama manusia, khususnya kepada ayah dan juga ibu, yang mudah-mudahan Allah terus memberikan kebahagiaan dan ketenangan dalam kehidupan kita. Ada sebuah hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan ketika itu ditanya oleh seorang sahabat, man abarrun nas, ya Rasulullah, siapakah orang yang perlu aku lakukan kebaikan kepada seorang, man abarru, siapa orang yang perlu aku lakukan kebaikan? Lantas kata Rasulullah, ummuka, summa man ya Rasulullah, siapa lagi? Ummuk. Sebanyak 3 kali Rasulullah menyatakan, bila mana ditanya oleh seorang sahabat, orang yang paling aku perlu lakukan kebaikan adalah ibu kamu, ya, patut aku lakukan kebaikan itu adalah pada ibu, dan kemudian barulah yang kedua abuk, iaitu kepada bapa kamu, dan kemudian diikuti dengan perkara berikutnya, fal aqrabu wal aqrab, maknanya orang yang paling hampir hubungan dengan kamu, itulah diikuti untuk kita melakukan kebaikan kepada mereka. Artinya nak cari kebahagiaan, nak mencari ketenangan pada hati, dia juga dikaitkan hubungan kita sesama manusia, khususnya kepada ayah dan juga ibu. Subhanallah, ibu dan bapa, di situ ada kunci ketenangan dalam kehidupan. Sebaliknya, bila mana kita terlakukan kesilapan ataupun terbuat sedikit orang kata apa, dosa dengan ibu dan bapa kita, maka segeralah kembali mohon kemaafan, kerana di situ adalah kunci ketenangan dalam kehidupan dan juga keberkatan. Baik, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Azrin dan Ustaz Firdaus Subhi, saya Omar Abdul Majid dari Feta Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi soalan saya begini Ustaz. Ustaz, kita ni ada yang ada bersikap sikap qanaah ini Ustaz. Qanaah ini ada, boleh kadang-kadang dia tetap biasa, jadi tak ada orang kata nak sadiki ataupun nak iri hati dengan orang lain, contohnya hati yang berpenyakit ini. Apakah sikap qanaah ini boleh juga membawa kepada ketenangan hati dan jauh sekali daripada sifat yang dikatakan sebagai yang dikatakan hati yang tak apa ni, tajuk kita berbagai ini, iaitu hati yang tenang dan hati yang gelisah. Apakah sikap qanaah boleh membuatkan seseorang itu menjadi tenang hatinya dan jauh dari sifat hati yang gelisah ini? Itu soalan saya Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Tuan Omar untuk soalan berkenaan dengan qanaah, ya. Ramai orang yang biasa dengar perkataan tu, tetapi mungkin ada lagi yang belum faham apa sebenarnya makna di sebalik qanaah tersebut, dan apa kaitannya bila mana ada qanaah, hati akan menjadi tenang dan tidak gelisah. Saya serahkan kepada Ustaz, silakan. Terima kasih Haji Omar Abdul Majid, rakan dan teman setia kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz. Menarik tentang soalan tersebut. Apakah qanaah itu memainkan peranan juga dalam menjadikan hati itu berada dalam keadaan tenang? Betul. Maka hakikatnya benar. Qanaah ini pertama dia diambil daripada maksud berpuas hati. Ya, qanaah ini dia memberikan maksud kita berpuas hati dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, tanpa sedikit pun rasa sangka buruk dengan pemberian-pemberian yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan. Yang pertama, kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ciri untuk menghasilkan takwa itu dia ada 4. Saya nak ringkaskan, ada salah satu di antara 4 perkara tersebut, iaitulah ar-ridha bil qalil.
Redha dengan sedikit yang Allah Subhanahu wa taala berikan, itu dinamakan sebagai qanaah. Apapun yang Allah berikan, alhamdulillah. Banyak alhamdulillah, sedikit pun alhamdulillah. Inilah ketetapan dan ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan yang kedua, berdasarkan kepada hadis riwayat daripada Imam Muslim. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad aflaha man aslam wa razaqahu kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah. Masya-Allah. Dalam hadis itu Rasulullah memberikan suatu tawaran dan juga suatu title ke atas orang yang inginkan kecemerlangan dalam hidup. Apa kata daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya telah berjaya orang-orang yang telah pun Islam. Aflah, mereka yang telah pun berjaya. Siapa mereka ini? Wa razaqahu kafafan, Allah bagi rezeki dalam keadaan dia seorang Islam. Pada saat yang serupa Allah berikan rezeki cukup-cukup dalam kehidupannya dan tidak lebih daripada keperluan yang diharapkan. Kalau kaya cukup sekadarnya, miskin cukup sekadarnya. Maknanya dalam hidup memadai dengan apa yang dimahukan dalam hidupnya, keperluan yang diperlukan. Wa qanna'ahu Allahu bima atah, dan Allah kurniakan kepadanya sifat qanaah, ketenangan dan kepuasan dengan apa yang telah pun Allah berikan kepadanya. Jadi apakah ia ada kaitan dengan ketenangan? Jawapannya ya. Dengan ada sifat qanaah, yakin kita dengan rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala dan segala apa yang Allah tentukan, maka disitulah akan menghasilkan ketenangan dalam jiwa dan juga hati kita, insya-Allah. Insya-Allah menghasilkan ketenangan dalam hati. Al-Fadhil Ustaz dan penonton semua, ada di antara kita ni yang dia ni bila mana dia duduk dalam kehidupan dia, dia rasa macam, ish, aku tak suka lah kat orang ni. Ya, dia tak suka dekat orang ni, tak suka kat orang ni, ajak bergaduh. Jadi dia kata bila mana dah tak suka, dah tak tenteram, bila mana duduk dengan satu orang ni, dia pun bergaduh dengan orang tersebut, lebih bertambah tak tenteram katanya. Dah lah duduk tak tenteram, bila ajak bergaduh, lagi tak tenteram. Jadi kenapa jadi macam ini sebenarnya? Ada orang yang suka bermusuhan, tetapi bila mana dia bermusuhan, lebihlah tidak mendatangkan ketenangan dalam kehidupan. Tapi sebelum kita ambil soalan itu, kita nak dengarkan dulu soalan di talian dari sahabat kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Azin dan Ustaz. Waalaikumsalam, ya tuan. Ya, saya begini. Ada bunyi burung tu. Ni pelihara burung ni. Pelihara burung tu. Silakan soalan tuan. Okey. Apakah ciri-ciri hati tenang dalam pandangan Islam, dan bagaimana rawatan yang terbaik bagi menjauhi perasaan gelisah dalam kehidupan kita seharian? Itu dalam pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Ismail untuk soalannya. Mudah soalannya, tetapi dia kata orang betul-betul diperlukan pada pagi ini berkenaan dengan apa ciri-ciri hati yang tenang dan bagaimana untuk mengubati hati yang gelisah, dan datang dengan soalan yang penuh dengan alam semula jadi sebentar. Silakan. Di suasana alam semula jadi itu pun memberikan ketenangan sebenarnya dalam kehidupan. Masya-Allah. Terima kasih kepada Haji Ismail atas soalan yang diberikan. Masya-Allah, satu soalan yang menarik, dan sebenarnya kita telah pun jawab daripada mukadimah perbincangan kita. Apakah ciri-ciri hati yang tenang? Secara ringkasnya, ciri hati yang tenang, ciri hati yang sentiasa redha dengan qada dan qadar daripada Allah Subhanahu wa taala, menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Yang pertama, sama ada perkara itu kalau membawa kepada kebaikan, dia bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jika ia merupakan sesuatu ujian daripada Allah, dia tabah dalam melaksanakan ataupun menerima ketetapan dan juga ujian daripada Allah Subhanahu wa taala itu. Dan yang kedua, ciri hati yang tenang ini, hati yang apabila melihat ketaatan itu, dia akan menjadi seorang yang sentiasa bersegera untuk melakukan. Fastabiqul khairat, berlumba-lumbalah kamu untuk mengejar akan kebaikan. Jadi hati yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Waqiah, ada dua manusia yang Allah akan masukkan ke dalam syurga. Yang pertama, as-sabiqun as-sabiqun, orang yang berlumba-lumba untuk mengejar kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Dan yang kedua yang disebut dengan nama ashabil yamin, mereka juga yang sentiasa inginkan kebaikan dalam kehidupan. Jadi maknanya bila sebut dengan ciri hati yang baik ini, hati yang tenang, hati yang sentiasa ingat kepada Allah dan sentiasa mentaati perintah-perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara untuk merawat akan hati tersebut? Tidak lain caranya, pertama dengan kita sentiasa berzikir mengingati Allah Subhanahu wa taala. Itu jangan kita lepaskan melalui lidah kita. Dan yang kedua,
banyakkan kita memohon doa pada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah nanti kita akan ambil sedikit daripada doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghilangkan gundah gulana tersebut, insya-Allah. Insya-Allah. Hati yang tenang dengan kehidupan juga akan menjadi tenang. Subhanallah. Baik, sidang penonton, ayuh sama-sama kita berakhir di sini dahulu di TV3, sambungan 30 minit di TV9. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih diucapkan kepada semua penonton terus setia bersama dengan kita, kembali duduk di media perbincangan untuk kita dengarkan pencerahan-pencerahan seterusnya dari Al-Fadhil Ustaz Firdaus Subhi yang kita bawakan pada hari ini untuk mencerahkan segala kekeliruan yang bermain di fikiran berkenaan dengan topik perbincangan hadis 40 Imam An-Nawawi berkenaan dengan hadis yang ke-27 berkenaan dengan hati yang tenang dan hati yang gelisah. Baik. Tadi sebelum kita ambil soalan dari sahabat kita Tuan Ismail, saya disebut berkenaan dengan ada manusia yang suka untuk hidup dalam keadaan bermusuhan. Ada sedikit titik perbezaan timbul, maka bermusuhan. Ada sedikit timbul, lalu bermusuhan. Dia anggap bermusuhan itu adalah satu benda yang dia kata, tak payah berkawan lah, tak naklah sekali lah kita bergaduh, itu lebih menenangkan, dia kata, sebab tak jumpa dah dia. Rupa-rupa bila mana bergaduh itu lagi bertambah tak tenang, hati lebih rasa berat dan jiwa lebih rasa tidak tenteram. Jadi bagaimana kita nak beritahu ataupun memotivasikan mereka yang jenis ataupun dalam kategori yang suka untuk bertelingkah, suka untuk bergaduh ini, nak fahamkan mereka yang pergaduhan itu adalah sesuatu yang bakal mewujudkan rasa tidak tenang dalam hati. Jadi saya serahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Silakan. Baik, terima kasih. Di dalam soalan yang dikemukakan tadi itu berkaitan tentang hidup suka bermusuh memang tidak akan melahirkan satu ketenangan di dalam hidup. Ada sebuah hadis yang menarik yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, muttafaqun alaih, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut al-muslimuna man salimal muslimun, al-muslimu man salimal muslimuna min yadihi, sesungguhnya seorang muslim itu adalah merupakan orang yang dapat menyelamatkan saudaranya itu daripada tangannya, salah satu yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada saat yang serupa, bila sebut sahaja orang Islam, kalimah salim itu memberikan keselamatan dan kesejahteraan. Artinya bila sebut sahaja orang Islam adalah merupakan insan yang tidak pernah inginkan permusuhan dalam hidup. Dan sebab itu bila kita bertemu sahaja dengan seseorang, Rasulullah kata, nak tak kita hubungkan ataupun eratkan hubungan, iaitulah dengan afsyus salam, menyampaikan ucapan Assalamualaikum. Apa maksud Assalamualaikum? Salam sejahtera ke atas kamu. Sama ada kepada orang yang arafta aw lam ta'arif, sama ada kamu kenal ataupun tidak kenal, yang namanya seorang Muslim, sebarkan ucapan salam. Pertama kita kena pegang, dalam Islam membencikan akan permusuhan, dan permusuhan itu akan menghilangkan segala bentuk kebaikan yang kita lakukan. Al-hasadu ya'kulul hasanat. Sesungguhnya hasad, sifat hasad yang membawa kepada kebencian itu, dia akan memakan segala bentuk kebaikan-kebaikan yang ada. Bagaimana mungkin kita mengharapkan orang lain berlaku baik kepada kita kalau kita sendiri pun tidak memiliki sifat untuk melakukan kebaikan kepada orang lain? Itu tidak mungkin. Sebab itu dalam Islam ni, kalau nak ada orang lakukan kebaikan pada kita, kita mestilah mendahulukan kebaikan kita ini kepada mereka. Barulah mereka akan merasai kebaikan, seperti mana yang disebut satu ketika Rasulullah SAW meriwayatkan, di mana Allah melihat ada seorang lelaki dia nak menziarahi orang yang sakit. Lantas ketika itu Allah mengarahkan malaikat untuk bertanya kepadanya, aina turid, kamu nak pergi ke mana? Jadi akhirnya kata sahabat ataupun lelaki tadi, dia kata, aku nak pergi melawat sahabat aku ini yang berada dalam keadaan sakit. Apa tujuan kamu lawat? Kamu nak minta hutang ke? Kamu nak melakukan sesuatu perkara yang buruk ke kepadanya? Tidak. Aku lakukan ini adalah semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada apa pun yang aku perolehi, melainkan aku lakukan hanya semata-mata kerana Allah. Lantaran kerana perbuatan yang dilakukan tadi, akhirnya Allah mengatakan kepadanya, beritahu kepadanya, inni uhibbuk, aku cinta kepada kamu. Allah sayang kepadanya. Bila Allah telah meletakkan kesayangan, automatically seluruh makhluk Allah akan melahirkan kesayangan kepadanya. Malaikat-malaikat yang berada di langit, malaikat Jibril, dan termasuklah
makhluk yang berada di muka bumi ini akan memperlihatkan kasih sayang dan cinta kepadanya, waktu itu akan berasa aman dan ketenangan akan mengiringi kehidupan ketika itu. Sebab itu kalau kita nak mendapatkan kasih sayang, kita kena dahulukan sifat kasih sayang kita, buang segala bentuk kebencian-kebencian yang ada pada diri kita. Disitulah kita akan meraih ketenangan dan kita akan meraih kebahagiaan dalam kita melayari bahtera kehidupan di dunia ini. Benar, jika kamu tidak menyayangi, maka kamu tidak akan disayangi. Jadi jika mahu la yarham la yurham. Jika mahu disayangi, maka sayangilah orang lain. Baik, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang Azrin, Kak Iyat sini, Muhayyati Ismail dari Rawang. Kak Iyat. Silakan soalannya, Kak Iyat. Terima kasih, Daing. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Iyat nak sekadar nak bagi tahu, kadang kita melihat wajah ulama dan para azatizah pun hati kita menjadi tenang, Ustaz. Alhamdulillah. Dan lagi satu, Kak Iyat nak tanya tentang dosa, Ustaz. Kita tahu solat mencegah perbuatan keji dan mungkar, dan zikir dengan mengingati Allah juga, dengan zikir hati kita menjadi tenang. Tapi kadang bila keluar daripada perbuatan tu, Ustaz, hati kita mula gelisah. Dan lagi satu, Kak Iyat nak minta Ustaz huraikan tentang bagaimana pandangan Islam tentang kita hati malah tergelisah tentang perkara yang belum terjadi, Ustaz. Kita memikirkan apa akan terjadi di akan datang, Ustaz, tentang hal anak-anak, Ustaz. Itu saja soalan Kak Iyat, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Kak Iyat dari Bandar Tasik Puteri, Rawang, Selangor, kalau saya tak silap. Betul lah tu. Kan di Rawang itu. Berkenaan dengan dua soalan Kak Iyat sebentar tadi. Yang pertama adalah katanya bila mana duduk dalam majlis ilmu ataupun perkara kebaikan, tenang, tapi bila mana keluar tu dia jadi rasa gelisah balik, Ustaz. Dia tenang tu 1 jam, keluar saja daripada pintu tu masa gelisah itu sampai. Dan yang kedua berkenaan dengan ialah memikirkan tentang perkara-perkara yang belum jadi katanya. Anak aku macam mana, esok macam mana, nanti bulan depan macam mana. Jadi boleh ataupun tidak, Ustaz, seperti itu. Silakan. Baik, soalan pertama terlebih dahulu. Baik, terima kasih kepada Kak Iyat yang tidak pernah jemu-jemu di dalam rancangan Tanya Jawab Ustaz ini. Satu soalan yang menarik. Yang pertama berkaitan tentang soal ketenangan itu wujud di saat ketika berada di majlis-majlis zikir. Pergi ke majlis ilmu, alhamdulillah tenang, tiba-tiba keluar, sifat ketenangan itu menghilang. Itu adalah merupakan satu naluri dan tabiat yang biasa. Faham. Saya teringat ada satu kisah yang berlaku kepada seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Hanzalah. Hanzalah ni dia adalah di antara sahabat Nabi SAW radhiyallahu anhu yang sentiasa datang ke majlis zikir Rasulullah. Apatah lagi ketika Rasulullah berbicara tentang soal syurga dan juga neraka, di antara orang yang paling kuat menangis ni adalah Hanzalah. Sehinggalah satu ketika bila mana Rasulullah selesai daripada suatu tazkirah dan pengisiannya, dia pun keluar. Dan keluar balik ke rumah, nampak isteri bergurau senda dengan isterinya, nampak anak-anak bergurau senda dengan anak-anaknya ketika itu, sehingga dia rasakan ketika itu dia terlupa tentang ingatan yang disampaikan oleh Nabi SAW berkaitan tentang syurga yang disediakan dan neraka yang telah pun dijanjikan oleh Allah ke atas orang-orang yang melakukan kemungkaran. Akhirnya ketika itu dia pun terasa bahawa dia banyak melakukan dosa dan kesilapan serta melanggar apa yang telah disampaikan oleh Nabi SAW. Dia keluar daripada rumah. Waktu ketika keluar daripada rumah, dia kata nafaqah Hanzalah, nafaqah Hanzalah, Hanzalah telah pun munafik, Hanzalah telah pun munafik. Waktu itu Sayyidina Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu pun dengar akan ucapan yang disampaikan ataupun diucapkan oleh Sayyidina Hanzalah ketika itu. Lantas kata Sayyidina Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu, kenapa Hanzalah? Wahai Sayyidina Abi Bakr, di saat ketika aku bersama dengan Rasulullah begini keadaanku, tapi ketika saat aku berada di rumah, aku bersama dengan isteri, aku bersama dengan anak-anak, berbeza dengan apa pun perwatakan yang berlaku ketika bersama dengan Nabi SAW. Bermakna aku ini adalah seorang munafik yang berpura-pura. Dan akhirnya Sayyidina Abu Bakar pun ketika itu berasa demikian. Akhirnya kedua-dua menangis dan kemudian bertemu dengan Nabi SAW. Lantas secara ringkasnya Rasulullah kata as-sa'atu sa'ah. Masa itu begitu. Ada masanya Allah kurniakan kepada kita rasa tenang, kita dapat mengikuti perintah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan, dengar, dan ada masanya kadang-kadang kita terlalai daripada hal tersebut. Maka pada saat ketika itu, begitulah suasana dan juga keadaan manusia di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu seperti mana yang telah pun saya sebutkan tadi, sifat orang yang beriman, dia akan timbul rasa khauf dan juga rasa raja. Khaufnya bila
takut ketika dia melakukan kesalahan itu Allah tidak mengampunkan kesalahan. Dan harapan, mengharap agar Allah mencurahkan rahmat dan kasih sayang kepadanya. Dan sebab itu kita diminta untuk sentiasa beristighfar kepada Allah. Walaupun kita rasa macam tak bersalah, tapi istighfar itu memainkan peranan dalam kehidupan kita. Sebab istighfar tadi ada kaitan tentang soal kebimbangan yang wujud pada masa yang akan datang, dia dapat menghapuskan. Man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang melazimkan dalam hidupnya dengan beristighfar kepada Allah, meyakini makna yang terkandung dalam istighfar tersebut, maka pada saat yang serupa Allah akan menjadikan setiap kesempitan dalam hidupnya itu akan ada jalan keluar untuk menyelesaikan kesempitan tersebut. Wa min kulli hammin faraja, dan setiap kebimbangan. Dalam hadis Rasulullah sebut ada dua. Yang pertama disebut dengan nama ham, yang kedua disebut dengan nama hazan. Ham ini apa dia? Ham ni kebimbangan pada perkara-perkara yang mendatang yang belum lagi berlaku dalam kehidupan kita, yang sedang kita fikirkan. Sementara hazan, kesedihan atas segala ketaatan yang telah pun kita tinggalkan, dosa yang telah pun kita lakukan pada masa yang lalu. Itu disebut dengan nama hazan. Maka ham ini memang ada di dalam kehidupan manusia. Antara daripada itu, Rasulullah berikan kepada kita tips untuk menghilangkan ham ataupun kebimbangan ini. Di antaranya adalah istighfar. Bahkan dengan istighfar itu juga akan membuka rezeki dalam kehidupan kita. Subhanallah. Dan begitu juga dengan doa yang mungkin saya ambil terus dalam perbincangan ini. Rasulullah ajar pada kita pagi dan juga petang, kita beramal dengan doa Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Doa ini diajar kepada Abi Umamah Al-Bakhili radhiyallahu anhu, yang ketika itu dia menghadapi hutang yang begitu banyak. Tetapi dalam hadis itu Rasulullah mengajar beberapa perkara yang menjadi cabaran dalam kehidupan kita, di antaranya kebimbangan dan kesedihan. Lantas kita berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, aku minta berlindung dengan Engkau daripada kesedihan dan juga kebimbangan. Wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, daripada memiliki sifat lemah dan juga sifat malas, ya Allah, aku minta berlindung daripada Engkau daripada ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, daripada sifat takut dan sifat bakhil, ya Allah, aku minta berlindung dengan Engkau daripada ghalabatid dain, dikuasai oleh hutang piutang, wa qahrir rijal, dan juga ditewaskan serta dipengaruhi oleh orang-orang yang berada di sekelilingku, wahai Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa ini diamalkan oleh Aba Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, sehingga akhirnya segala kebimbangan yang ada pada dirinya dapat dihilangkan. Allahu a'lam. Berfikir dan terus berfikir mencari ketenangan dalam kehidupan. Sebenarnya caranya mudah, tetapi nak melaksanakan itu yang payah sebenarnya. Jadi jom kita berehat sekali lagi untuk kita sama-sama tenangkan keadaan kita. Kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu. Jangan keliru, jangan ke mana-mana. Kadang-kadang saya merasa keliru dan terfikir, sebenarnya tenang ini diminda atau fikiran ataupun pada hati. Sebab ada orang selalu sebut, dia kata, fikiran aku ni tak tenang lah. Ada juga. Ada yang sebut, hati ni rasa macam gelisah, tak tenang lah. Jadi adakah kedua-dua, minda dan juga hati ini, boleh dapat dua-dua ketenangan itu, ataupun yang tenang itu adakah hati membawa kepada minda ataupun minda membawa kepada hati? Jadi mungkin kita nak tanya sikitlah pada Ustaz kan, sebagai orang kata buah awal pembukaan berkenaan dengan, bukan buah awal, orang kata sebelum kita ambil soalan seterusnya di Facebook ini, mungkin kita nak tanya jugalah, kalau daripada sudut pandang motivasi mungkin fikiran, kalau daripada sudut pandang Islam mungkin hati. Adakah betul atau tidak Ustaz? Tenang itu di mana? Fikiran ataupun hati? Menarik soalan tu. Satu, kalau kita melihat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kata apa? Inna fil jasadi mudghah. Idza salahat, salahal jasadu kulluhu, wa idza fasadat, fasadal jasadu kulluhu, ala wahyal qalb. Itu jelas sekali daripada hadis tersebut, hadis yang sahih, muttafaqun alaih. Rasulullah mengatakan, sesungguhnya dalam diri manusia ada ketulan darah. Kalau sekiranya baik ketulan darah itu, maka baiklah seluruh anggota. Pertama, sama ada baik dari sudut zahir ataupun baik dari sudut rohnya. Dari sudut zahir ni tak ada berlaku kencing manisnya, darah tinggi. Sebab kadang-kadang ada orang yang berlakunya darah tinggi, sakit jantung, itu sebabnya berpunca daripada memikirkan masalah, memikirkan pelbagai bentuk perkara yang hakikatnya datang daripada hati itu darah sendiri. Tinggi, stres.
stres. Ya, betul. Stres itu kadang-kadang berlaku dengan sebab dia berfikir, dan hakikat berfikir itu pun datang daripada hati. InsyaAllah nanti kita akan lihat ayat dia. Baik, kemudian Rasulullah menyambung dari sudut rohnya. Baik, dari sudut roh ni kita akan dapat menghilangkan sifat hasad, dengki, riya, sum'ah dan pelbagai bentuk sifat-sifat yang terkeji, mazmumah, semua dapat dihilangkan insya-Allah. Dan kalau sekiranya hati tersebut baik, idza salahat salahal jasadu kullu, seluruh anggota kita baik. Tapi kalau sekiranya hati itu rosak, maka seluruh anggota kita akan rosak. Itu yang disebut dengan hati dalam hadis tersebut. Bermakna jawapannya dia bermula dengan hati. Dan soal yang berfikir ini otak ke ataupun yang berfikir itu adalah hati? Jawapannya disebut oleh Allah dalam surah Al-Hajj pada ayat 46. Afalam yasiru fil ardi fatakunu lahum qulubun ya'qiluna biha. Ya, au adhanun la yasma'una biha fa innaha la ta'mal qulub walakin ta'mal fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Jadi di antaranya Allah menyebut dalam surah tersebut, dalam surah Al-Hajj ayat 46 itu, mengapa mereka itu tidak mahu untuk berjalan di muka bumi Allah Subhanahu wa taala untuk melihat kebesaran Allah. Maka jadilah dalam hati mereka itu hati yang berakal. Maka para ulama mengatakan akal dan berfikir itu dia datangnya daripada hati, bukan datangnya daripada otak kita. Dia hati telah memainkan peranan yang penting. Dasarnya itu bersumber daripada Al-Quranul Karim. Dan akhirnya oleh kerana mereka tidak menggunakan hati untuk berfikir, mata mereka tidak melihat tanda kebesaran Allah. Dan di hujung ayat itu Allah mengatakan mereka bukan buta mata mereka, akan tetapi yang buta itu adalah hati mereka, yang membawa akhirnya kepada perkara-perkara yang melanggar perintah-perintah dan juga arahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jawapannya adalah yang tenang itu hati. Hati, lalu dia hantar kepada fikiran dan seluruhnya. Jika baik, maka baiklah keseluruhannya. Baik, soalan seterusnya di Facebook kita lihat Pak Suli Romli katanya apa? Assalamualaikum. Soalan saya katanya, adakah sikap suka mengeluh adalah salah satu punca hati yang gelisah dan tidak tenang? Benarkah zikir dan banyak berselawat salah satu daripada cara untuk menenteramkan hati yang gelisah? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga Pak Suli atas soalan yang diajukan. Katanya suka mengeluh punca hati gelisah. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Pak Suramli atas soalan tersebut. Apakah punca kepada gelisah adalah punca kepada kegelisahan hati itu berpunca daripada banyaknya keluhan yang ada pada diri kita. Ya, memang itulah hakikat yang telah pun disebut oleh Allah Subhanahu wa taala seperti mana yang saya sebutkan tadi di dalam surah Al-Ma'arij. Innal insana khuliqa halu'a, bahawa manusia itu diciptakan dalam keadaan sentiasa mengeluh pada dirinya. Saat ketika dia diberikan kekayaan, dia akan menjadi insan yang bakhil, diminta untuk menderma, diminta untuk mengeluarkan zakat, maka macam-macam perkara yang timbul dalam diri mereka. Alasan-alasan yang pelbagai yang diberikan. Dan saat ketika mereka ditimpa dengan syar, dengan kejahatan, dengan keburukan, waktu itu dia menjadi jazuk, dia akan menjadi manusia yang berputus asa. Ya, bersifat dengan sifat sangka buruknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana nak menyelesaikan? Di antaranya kita dengan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyarah. Barang siapa yang berselawat kepada Nabi dengan sekali selawat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendoakan, akan memberikan rahmat kepadanya sebanyak 10 rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud salat daripada doa daripada Allah, bukan bermaksud seperti mana apa yang kita sebutkan, tapi ia merupakan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Apa tidaknya bila Allah berikan rahmat pada kita, sudah tentulah kita akan dapat merasa ketenangan. Sebab itu banyakkan kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Ahzab ingatkan kepada kita, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Banyakkan kita berselawat kerana itu adalah merupakan arahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bersandarkan perkara yang kedua, cara untuk kita menenangkan, iaitulah dengan banyakkan kita membaca Al-Quran. Zikrullah yang teragung itu adalah solat. Wa aqimis salata li zikri. Banyakkanlah solat, dirikanlah solat untuk mengingatiku. Kenapa dalam solat itu kita banyak mengingati Allah, berzikir, ingat Allah. Dalamnya ada ayat suci Al-Quran, dalamnya perkataan yang membesarkan Allah, menunjukkan tanda ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan doa-doa, zikir-zikir kita kepada Allah. Dan zikir yang teragung itu adalah Al-Quranul Karim. Bila kita membaca Al-Quran, sentiasa kita melazimkan Al-Quran, mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang disebut dengan nama ahlullah wa khassatuh. Kita adalah merupakan ahli keluarga Allah
dan juga VIP kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila itu yang berlaku, maka rahmat dan kasih sayang Allah itu akan sentiasa mendampingi kehidupan orang yang sentiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Insya-Allah. Subhanallah, sentiasa tenang apabila sentiasa mendampingi agama dan Allah Subhanahu wa taala. Baik, soalan seterusnya satu lagi di Facebook dari sahabat kita Tuan Muhammad Faizal bin Ahmad, katanya Assalamualaikum. Ada juga yang buat maksiat namun tidak langsung rasa bersalah dan tidak rasa berdosa. Apabila benda salah dilakukan hari-hari dan berulang kali lagi, katanya merasa apa yang dibuat itu satu dosa. Adakah ini bermaksud hati sudah mati dan masihkah ada harapan untuk mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala? Terima kasih kepada sahabat kita Tuan Muhammad Faizal atas soalan yang diajukan. Buat maksiat hati tetap tenang, rasa tidak ada rasa apa-apa, ini adakah punca hati mati ataupun bagaimana Ustaz? Silakan. Baik, terima kasih kepada saudara Muhammad Faizal atas soalan tersebut. Apakah hati tersebut telah pun mati kerana tidak merasa dosa yang dilakukan itu sebagai salah satu perkara yang boleh membawa kepada dosa? Dalam hadis Nabi SAW, Rasulullah pernah menyebut, idza aznabal abdu, apabila seseorang hamba itu dia melakukan dosa, nukitat fi qalbihi naktatun sauda, akan dititikkan pada hatinya itu dengan titik-titik hitam. Fa in naza'a wastaghfara, apabila seseorang itu dia menarik ataupun membuang dan dia beristighfar kepada Allah, Allah akan melicinkan semula hati tersebut daripada titik tersebut, menghilangkan akan titik tersebut dengan beristighfar kepada Allah, mohon ampun pada Allah. Tapi kalau dibiarkan, maka akhirnya dia akan menjadikan titik-titik tersebut semakin bertambah banyak. Fa in zada, jika bertambah, maka bertambahlah akan titik hitam tersebut. Dan di saat ketika titik-titik hitam itu telah memenuhi hati seseorang hamba Allah Subhanahu wa taala, tiada ruang untuk dia menerima hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, wal iazubillah, illa man syaa Allah, melainkan orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya, kenapa kita tidak pernah berasa bahawa dosa yang kita lakukan itu sebagai satu dosa yang perlu ditakuti? Punca utamanya apabila hati itu telah dipenuhi dengan perkara-perkara yang membawa kepada dosa, dan waktu itu sudah tidak terasa akan dosa tersebut itu sebagai suatu dosa. Dan inilah yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Pada hati mereka itu ada penyakit, Allah tambahkan lagi penyakit dalam diri mereka. Kita minta berlindung kepada Allah daripada sifat ini, kerana apabila hati telah pun hitam, jalan untuk bertaubat kepada Allah itu akan diringan-ringankan, dan wal-iyazubillah akan membawa kepada su'il khatimah, kepada penghujung yang akan membawa keburukan kita di saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bertambah titik hitam apabila sentiasa rasa tenang bila mana melaksanakan kemaksiatan di dalam kehidupan. Subhanallah, itu sangat ditakuti. Jadi mungkin kita boleh rangkumkan perbincangan kita pada hari ini berkenaan dengan hati tenang dan juga hati yang gelisah berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab hadis 40 Imam An-Nawawi. Jadi mungkin ada pelan tindakan dari Ustaz untuk memperbaiki hati itu supaya sentiasa tenang, dan juga sedikit kata-kata akhir daripada penonton-penonton di rumah. Silakan Ustaz. Baik, secara ringkasnya para penonton yang dikasihi dan dirahmati Allah, pertama, jangan jemu dalam kita menuntut ilmu. Dan yang kedua, carilah guru yang terbaik dan guru yang betul dalam kita nak berilmu, dalam kita nak beramal. Dan yang ketiga, ingat, ilmu yang kita pelajari bukan tujuan untuk kita menyalahkan orang lain dan sebagainya. Ilmu yang kita pelajari tujuan dan tidak lain adalah untuk beramal. Allah sebut dalam surah An-Nahl ayat 97 itu, Allah kata apa? Barang siapa yang melakukan amal-amal yang soleh dan mereka beriman kepada Allah, kami akan berikan kehidupan yang bahagia, dan itulah yang kita cari, dan akan ada balasan yang terbaik yang akan dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti dengan sebaik-baik balasan yang Allah berikan atas usaha yang kita lakukan pada hari kiamat kelak, insya-Allah. Justru itu, amalkan ilmu yang telah pun kita pelajari, jangan jemu untuk kita beramal, di samping banyakkan kita memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan 3 tips ini akan dapat menjadikan pedoman kepada kita untuk kita terus lakukan dalam kehidupan ini, agar hati kita sentiasa tenang dan membawa diri kita ini kepada keredaan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Dan mungkin Ustaz boleh tutup dengan doa.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما ولا تجعل فينا شكيا ولا مترودا ولا مترودا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada semua penonton yang terus setia bersama dengan kita bukan setakat hari ini tapi setiap hari untuk perbincangan dalam Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Dan terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz untuk pencerahan-pencerahan pada hari ini. Dan sila penonton, jangan lupa esok bersama dengan moderator Da'i Hadari dengan bintang ilmuwan Ustaz Ahmad Fawaz Fauzil dengan topik perbincangan fiqh pengurusan masjid bahagian yang pertama. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sekian, berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah.